أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sidang Jumaah, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan, perhimpunan, perkumpulan kita pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan jawatan kuasa Masjid Kota Damansara yang sudi menerima kehadiran kami daripada GSPP, Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin. Adalah sebuah gabungan NGO yang ditubuhkan bersempena dengan Taufan Al-Aqsa yang bermula pada 7 Oktober yang lalu. Jadi hari ini dah masuk hari ke-44 ataupun 45 gitulah. GSPP ini bermula dengan 17 NGO dan alhamdulillah sehingga hari ini kita dah ada lebih daripada 50. Setakat tadi ada dalam 55 NGO seluruh negara, yang daripada seluruh negara yang bersama-sama dengan kita lah dalam GSPP. Apa tujuan kami ni tuan-tuan? Sebab isu ni adalah isu yang mendapat perhatian dunia. Dia adalah satu benda yang sangat unik dan saya yakin ini bukan kali pertama pun tuan-tuan nak dengar cerita tentang Palestin, tentang isu yang sedang berlaku sekarang ni. Saya yakin setiap masjid, setiap surau, mungkin banyak penceramah ataupun pengkuliah dia akan tukar tajuk dia cerita tentang Palestin untuk ambil semangat dan juga cakna tentang isu yang berlaku. Sebab dia menandakan bahawa roh jihad itu masih hidup dalam umat ini. Maka sangat rugi kalau kita tak ambil maklum, tak ambil cakna ataupun tak tahu apa yang berlaku dekat sana. Cuma GSPP ni dia punya tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk berkongsi satu naratif ataupun penceritaan yang menyeluruh tentang apa yang berlaku kat sana. Jadi kita bukan sebab operasi kali ni, Taufan Al-Aqsa tu adalah nama operasi yang dinamakan sendiri oleh Hamas ataupun Al-Qassam lah, Brigade Izzuddin Al-Qassam, iaitu sayap ketenteraan Hamas. Memang nama Taufan tu dinamakan sendiri oleh Hamas. Yang unik dia adalah operasi kali ini dimulakan oleh Hamas. Kalau sebelum ni peperangan, beza dengan peperangan sebelum ni adalah serangan-serangan tu semua dimulakan, bahkan kebanyakannya memang dimulakan oleh Israel, laknatullah, Zionis, Yahudi. Lalu Hamas ataupun Al-Qassam dia buat counter attack, serang balas. Tu satu beza dia. Jadi kali ini serangan tu dimulakan oleh Hamas. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, di Palestin yang lawan ataupun yang apa kita kata yang bergerak dalam bentuk peperangan lawan dengan Yahudi dekat Palestin tu bukan hanya Hamas. Dia ada banyak grup ataupun kumpulan-kumpulan pembebasan Palestin ataupun pembebasan Al-Aqsa. Tapi sebelum ni masing-masing tu bergerak berpecah-pecah. Yang selalu kita dengar Al-Qassam lah, itu yang paling terkenal, yang paling popular, yang selalu disebut-sebut dalam media. Itu Al-Qassam. Dia ada lagi Brigade Omar Abu Qasim. Itu ada Brigade Jihad Islami. Jadi ada beberapa brigade ataupun batalion tentera yang lain. Tapi sebelum ni dia orang ni bergerak berasingan. Masing-masing buat kerja masing-masing lah. Tapi masing-masing lawan. Tapi dalam operasi kali ni, yang antara yang bawa kepada kejayaan operasi itu adalah kerana mereka ni bersatu. Mereka bersatu di bawah satu di-lead ataupun diketuai oleh Al-Qassam lah, diketuai oleh Al-Qassam. Sebab tu kejayaan dia adalah sangat dahsyat ataupun sangat luar biasa. Dan dia memberi satu tamparan kepada Israel bahawa rupa-rupanya Israel ni boleh diserang ataupun tak adalah hebat sangat. Sebab Israel ni ketenteraan dia, kita kata dia ada satu benchmark ketenteraan bagi pihak barat ataupun pihak Eropah. Tapi bila mana berlaku Taufan Al-Aqsa ni, benda tu sangat memalukan dan menjatuhkan air muka Yahudi. Dan bahkan tuan-tuan, kalau tengok Israel ni sebenarnya dah kalah daripada hari pertama lagi. Sebab daripada hari pertama lagi, yang mengambil alih war room ataupun bilik gerakan di Palestin adalah US.
US, bukan lagi Israel. Israel pun tak mampu nak counter attack. Masa dia orang kena serangan tu, Hamas berjaya pintas komunikasi satu. Jadi bila berlaku serangan tu mereka tak mampu nak berkomunikasi antara satu camp dengan satu camp. Kemudian banyak pegawai-pegawai tentera yang ditangkap, ada pegawai atasan kena tangkap, pegawai kanan kena tangkap, yang private bawahan apa semua ni lagilah. Jadi pegawai kanan, pegawai tinggi kena tangkap ni memang sangat memalukan lah. Lebih daripada 200, 250 lebih yang kena tangkap, yang kena bunuh lebih daripada 1000. Itu hari pertama. Kan? Jadi banyak lagi kejayaan-kejayaan yang sangat memalukan. Dan benda tu menyebabkan hilang kepercayaan orang dalaman. Maksudnya orang politik sendiri hilang kepercayaan terhadap Benjamin Netanyahu. Dia dah hilang kepercayaan dah. Orang dah tak percaya kat dia dah. Bahkan kalau bila dah berlarutan sampai hari ke-40 lebih ni, rakyat sendiri pun dah tak percaya kat dia. Sampai dia orang sendiri pun buat demonstrasi untuk menggesa Benjamin Netanyahu menghentikan peperangan. Dan sekarang ni kalau kita tengok antara update yang terkini yang hari ni memang akan berlaku genjatan senjata tapi selama 4 hari. Sebab benda tu diusahakan oleh Qatar dan juga Mesir. Qatar ini memang satu negara Arab. Dia kecil je tapi dia sangat kuat menyokong Palestin. Jadi negara Arab yang sokong Palestin ni tak banyak lah tuan-tuan. Kalau negara Arab lain, saya yakin tuan-tuan pernah dengar tentang isu normalisasi, perjanjian Ibrahim ataupun Abraham Accord, yang mana negara Arab ni mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang sah. Kan? Yang terlibat adalah Bahrain, UAE, Sudan dan juga Morocco ataupun Maghribi. Itu 4 negara Arab yang mengiktiraf Israel sebagai sebagai negara yang sah. Jadi dia orang tengok isu Palestin ni macam mana? Dia orang tengok isu Palestin ni penyelesaian dia adalah nama dia two state solution. Two state solution ni adalah mengiktiraf bahawa memang tanah, kalau tuan-tuan biasa tengok peta Palestin tu, bahagian tengah tanah tu yang lebih daripada 70% tanah asal Palestin tu adalah milik Yahudi. Balance lagi 20%, 20 lebih persen tu itu milik Palestin. Tuan-tuan boleh terima ke macam tu tuan-tuan? Orang masuk negara kita, kalau masuk cara terhormat ni lain. Contoh datang daripada negara luar, masuk negara kita, dia apply visa, lepas tu dia kerja, lepas tu bila dah lama dia apply PR. Kan? Ya, itu namanya masuk cara terhormat lah. Jadi itu lain. Lepas tu dia beli rumah apa semua. Ini cara masuknya macam mana tuan-tuan? Masuk dengan sangat kejam, zalim, dengan peperangan. Masuk daripada tahun 1916 bila mana ada deklarasi Balfour daripada British, masuk dah mula masuk dah. Yahudi dah mula masuk daripada seluruh dunia. Itu faktor kejayaan mereka tu, sebab mereka bersatu daripada seluruh dunia tu datang pindah ke Palestin. Akhirnya 1948 bila diumumkan, diiktiraf Israel sebagai sebuah negara oleh PBB, apa yang berlaku? Bila dah iktiraf, kemudian tanah yang kita kata lebih daripada 70% tu dah diambil oleh Israel. Jadi penduduk asal ni nak apa jadi kat dia orang? Lebih daripada 700,000 dihalau keluar. Akhirnya jadi pelarian. Di negara-negara sekitar. Di Mesir, di Syria, di Yaman, di Lebanon. Jadi pelarian. Penduduk asal jadi pelarian. Penduduk yang datang daripada luar dapat tanah. Dahlah bahagi dua. Bahagi satu, okey, ni Israel. Kemudian lagi 75%, tuan-tuan. Bayang, 75%. Kalau kita nak dapat gambaran tuan-tuan, besar asal tanah Palestin ni besar mana? Dia besar sikit daripada Perak. Itu gambaran dia lah. Besar sikit daripada Perak, kecil daripada Pahang. Jadi antara Perak dengan Pahang lah dia punya saiz asal. Yang dapat sekarang ni tuan-tuan 25%. Itu awalnya 25%. Lepas tu daripada 25% tu ada dua kan. Selalu kita dengar Gaza dengan tebing barat. Perang ni banyak berlaku dekat Gaza. Sebab Gaza ni dikuasai penuh oleh Hamas. Secara sah, sebab melalui pilihan raya pada tahun 2005 ataupun 2006, memang dapat negara secara sah kawasan Gaza. Gaza ni tuan kecil je. Saya bagi gambaran macam ni lah. Gaza ni dia punya keluasan dia 365 km persegi. Tuan-tuan tahu tak besar mana 365 ni? Negeri paling kecil kat Malaysia ni Perlis. Kecil-kecil Perlis pun saiz dia 819 km persegi. Maksudnya Gaza tu tak sampai separuh daripada Perlis. Kecil je. Kita ni tuan-tuan, kalau wilayah persekutuan, kalau KL, Kuala Lumpur 200 lebih dalam 265 macam tu kot. Kalau saya tak silap lah, 265 km persegi. Kecil. Tapi kita rasa tak kecil tu. Atau Kota Damansara ni pun kecil lah. Kan? Tapi kita tak rasa kecil tu sebab apa? Sebab kita nak pergi mana pun bebas. Kan? Nak pergi mana, tiba-tiba masuk dah masuk Perak, tiba-tiba dah masuk KL, pergi Sumbang-Jaya, pergi mana, pergi Shah Alam, tak ada sekatan. Saya tuan-tuan, saya tinggal dekat PJ Selatan. PJ Selatan ni sepadan dengan KL. Memang sepadan betul tuan-tuan. Tak sampai 10 kilo masuk KL. Saya rasa kecilnya tu,
rasa terkongkong tu masa PKP. Sebab PKP kan dia akan buat Roblox kan. Dekat sepanjang dia akan buat Roblox. Saya nak pergi mall ataupun pasar raya dekat je dengan rumah tu, tak sampai 5 kilo pun pasar raya tu, tapi pasar raya tu kawasan KL. Jadi saya daripada PJ kan, nak pergi pasar raya tu lalu Roblox. Cik nak pergi mana cik? Nak pergi pasar raya depan tu. Cik daripada mana? Saya daripada belakang ni je. Dekat sangat, tapi rasa ya Allah sempitnya. Lalu jalan ni ada Roblox, lalu jalan ni ada Roblox, jalan belakang Roblox penuh. Masa tu baru rasa macam ya Allah sempitnya sebab sekatan. Tuan-tuan, Gaza yang kecil tu, satu kecil, tak sampai separuh Perlis. Tapi penduduk dia tuan-tuan, 10 kali ganda daripada Perlis. Perlis 819 km persegi tu, penduduk dia sekitar 220,000. Gaza, tak sampai separuh Perlis, penduduk dia 2.2 juta. Itu penduduk Gaza. Jadi padat. Dahlah padat. Di sekeliling apa Gaza tu, ada apa kita kata pagar besi sepanjang Gaza tu. Itu situasi dia. Itu Gaza. Kemudian tebing barat pula. Tebing barat ni 20,000 km persegi lebih lah. Dalam 22 macam tu lah. Kilometer persegi lebih. Sama juga. Ada pagar ataupun kita kata separation wall dia panggil. Tembok pemisah yang melingkari sepanjang sempadan tebing barat. Sepanjang 700 km. Dia punya panjang tembok pemisah. Dia punya tembok konkrit tu. Kalau Gaza tadi dia punya ni macam pagar je, pagar besi lah. Yang tebing barat ni dia punya separation wall dia tu, tembok pemisah dia tu konkrit. Setinggi 8 meter. Sepanjang tebing barat. Lepas tu sepanjang jalan tu pula ada lebih daripada 100 checkpoint Israel. Jadi penduduk yang duduk dekat tebing barat tu nak kena lalu. Tebing barat ni di kawasan timur, walaupun nama dia barat tapi dia timur. Utara, selatan, timur, barat kan. Ada timur, Gaza tu yang sebelah barat. Kan kalau kita tengok peta tu, tebing barat sebelah timur, Gaza sebelah barat, tepi laut. Dah lah ada tembok. Lepas tu nak lalu tu ada checkpoint ataupun ada pos kawalan tentera. Nak pergi mana? Lalu setiap hari lalu, nak pergi mana pun lalu. Checkpoint tu, lalu checkpoint, jalan depan checkpoint ada 140 lebih. Sekitar 140 checkpoint sepanjang kawasan tebing barat. Kawasan tebing barat tu kata bagi dekat rakyat asal Palestin, tapi itu pun lalu pula satu perjanjian lagi namanya perjanjian Oslo pada tahun 1995, pecah pada 3 pula kawasan tebing barat tu. Akhirnya yang dapat kepada rakyat asal Palestin tu, yang diperintah oleh rakyat asal Palestin, penduduk asal Palestin tu, sekitar 18% sahaja daripada kawasan tebing barat. Tadi dah bahagi dah tuan-tuan, bayangkan, tadi dah bahagi dah. Lepas tu yang tebing barat tu bahagi 3 lagi. Akhirnya tuan-tuan, daripada keseluruhan peta Palestin yang kita kata besar sikit daripada Perak tadi tu, akhirnya tinggal kepada rakyat Palestin ni sekitar 10% je. Dan benda tu diorang alami selama berpuluh-puluh tahun. Kalau nak bah, mula daripada 1948 secara rasmi. Maksudnya penjajahan rasmi 1948. Maksudnya diorang dah 75 tahun dijajah. Dan jadi yang kita sebut two state solution tu adalah mengiktiraf benda tu. Macam mana kita nak iktiraf negara asal dia orang tu, kita iktiraf bahawa ini memang tanah dia. Gambaran macam ni tuan, kita cerita gambaran mudah je lah. Kita duduk sini, Kota Damansara ni, mungkin dah 3 generasi dah. Kan kita duduk sini daripada bujang, lepas tu kahwin, ada anak kita pun dah kahwin, ada hari cucu, 3 generasi. Duduk sini dah lama. Tiba-tiba datang satu orang daripada Petaling Jaya, saya daripada Petaling Jaya datang, halau kita keluar, dia kata ini adalah tanah aku. Kau punya kawasan situ je, kawasan dapur. Itu je kawasan kau. Kau duduk situ, tak boleh ke mana. Apa tindakan kita tuan-tuan? Kita akan minta sokongan. Pergilah jumpa JKK, Tok Pengulu, pengusi surau ke pengusi masjid ke, minta sokongan, tolong sokong aku, kata ini adalah tanah aku. Akhirnya orang yang kita minta sokongan tu dia kata apa? Engkau yang salah, engkau patut iktiraf pendudukan dia. Kawasan kau memang dapur tu je. Kita pun terkebil-kebil tuan-tuan. Aku duduk sini 3 generasi dah, aku yang salah rupanya. Itulah situasi, analogi mudah lah tuan-tuan. Analogi mudah apa yang berlaku. Palestin nak minta tolong siapa? Jiran dia sendiri pun dah mengiktiraf Israel. Mesir memang lagi awal lah, daripada tahun 1979 atau 1980 mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Jordan pun sempadan Palestin mengiktiraf Israel pada tahun 1994. Lepas tu 4 negara tadi yang saya sebut tadi adalah UAE, Bahrain, Sudan dan Morocco, itu pada tahun 2020. Kan pada tahun 2020 4 buah lagi negara Islam mengiktiraf Israel. Jadi Palestin nak harap kat siapa lagi tuan-tuan? Kalau negara-negara Arab sekitar tu mengiktiraf pendudukan Israel kat situ, dan bahkan menggesa kepada two state solution yang kita sebut tadi, penyelesaian 2 negara.
Maksudnya perlu mengiktiraf itulah Palestin kat mana, itulah penduduk asal dapat yang mana. Itu je lah. Kan? Kemudian jadi tuan-tuan, itu two state solution. Jadi akhirnya tadi saya nak cerita Qatar tadi. Qatar ini negara dia kecil je. Tuan-tuan tengok, saya yakin tuan-tuan tengok World Cup kan hujung tahun lepas, dianjurkan oleh Qatar. Kita boleh tengok Timor Palestin, antara sebahagian Timor Palestin yang ditonjolkan dalam World Cup tu. Itu adalah sebuah apa kita kata pesta bola lah ataupun penganjuran bertaraf dunia. Tapi bila tunjulkan Timor Palestin, orang tak boleh cakap apa, orang tak boleh nak condemn Qatar. Dia punya kekuatan itu. Padahal dia negara kecil je. Jadi sebenarnya negara Arab ni ada kekuatan. Sebab apa tuan-tuan? Satu lagi saya nak cerita. Sebab apa dipilih tarikh 7 Oktober? Tarikh itu bukan tak sengaja dipilih, memang sengaja dipilih. Sebab tuan-tuan, pada tahun 1973 berlaku satu peperangan antara Liga Arab dengan Yahudi, nama dia Perang Yom Kippur. Pada tarikh 6 Oktober 1973. Bertepatan dengan bulan Ramadan. Perang tu, yang pertama Israel tak jangka akan berlaku perang. Dia orang tak tahu langsung kata Liga Arab akan bergabung dan akan serang dia orang pada tarikh tu. Yang pertama, yang kedua kalah. Jadi memang malu lah kalah. Yang ketiga, apa kesan dia? Kesan dia Semenanjung Sinai dapat balik kepada Mesir dan Bukit Golan dapat balik kepada Syria. Dan perang tu sangat menjadi kebanggaan orang Arab. Dan bahkan bertepatan pula tarikh tu 6 Oktober 1973 tu bertepatan dengan bulan Ramadan pada tahun tu. 10 Ramadan macam tu lah kot, 10 atau 11 Ramadan. Sehingga orang Arab sebut tu sebagai Badar moden. Sebab kita belajar perang Badar kan, kita belajar sirah perang Badar ni berlaku bulan Ramadan. Jadi perang tu berlaku dalam bulan Ramadan, perang Yom Kippur tu berlaku bulan Ramadan, jadi dia orang sebut sebagai Badar moden. Saya nak cerita point dia tuan-tuan. Liga Arab ni dia adalah satu kesatuan yang kuat sebenarnya. Dan bahkan dia orang ni ada apa? Dia orang ada antara sumber minyak yang sangat banyak. Kalau seandainya dia orang cut minyak aja tak bagi kat US, itu pun dah bagi satu kesan yang besar terhadap US dan juga Israel. Tapi benda tu berlaku tak? Benda tu tak berlaku. Dalam baru-baru ni lah, dalam bulan ni berlaku sidang tergempar OIC dan juga Liga Arab. Antara usul dia adalah untuk sekat benda tu lah. Salah satunya sekat minyak. Tapi benda tu tidak dipersetujui oleh 4 buah negara Arab. Apa 4 negara Arab tu? Tadilah negara Arab yang mengiktiraf Israel tu ni. Kan? Sudan, Morocco, UAE. Kalau saya tak silap lah UAE ataupun Bahrain. Lepas tu satu lagi tuan-tuan, Saudi. Saudi pun tidak setuju dengan usul tadi. Padahal usul, dia sebenarnya ada 5 usul. 5 usul yang sebenarnya kalau dipersetujui oleh seluruh negara Arab yang bersidang pada masa itu, maka akan bagi satu manfaat yang sangat besar terhadap Palestin. Tapi tuan-tuan, ada 5 usul yang tidak dipersetujui oleh 4 buah negara. Itu kesan apa tuan-tuan? Kesan normalisasi. Itulah yang berlaku. Jadi tuan-tuan, kita daripada JSPP, apa yang kita buat? Kita nak satu rakyat faham ataupun masyarakat lah. Cerita rakyat ni macam pemimpin kan. Masyarakat memahami naratif sebenar isu ni. Kenapa dia berlaku? Dia berlaku tuan-tuan sebab penghapusan Palestin ni dah berada di hujung-hujung dah. Penghapusan Palestin ni macam mana tuan-tuan? Penghapusan Palestin ni macam ni. Menghapuskan Palestin daripada aspek fizikal, daripada naratif sejarah dia sampai akhirnya nanti orang dah tak kenal dah Palestin. Tuan-tuan, pada bulan September kan, perang tu berlaku Oktober. Pada bulan September ada persidangan PBB. Dalam persidangan PBB tu, Benjamin Netanyahu dia bentangkan satu peta, dia namakan The New Middle East ataupun peta Timur Tengah baru, New Middle East. Dalam peta tu Palestin dah tak ada dah. Keseluruhan tanah Palestin tu dia letak nama Israel. Yakinnya dia orang bahawa projek dia orang tu akan capai benda tu. Kan, nak hapuskan Palestin tu secara keseluruhan, dah sampai kat hujung dah. Apalagi dengan negara Arab yang dah iktiraf tadi tu, memang dah sampai hujung dah. Kan? Dia kalau kita nak bagi gambaran tuan-tuan, kalau kita cerita dekat anak-anak kita contoh, Singapura dulu adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Ada rasa tak benda tu? Ataupun mungkin kita ataupun generasi saya pun rasa dah tak boleh bayang dah benda tu. Kan? Mungkin generasi ayah kita ataupun atuk nenek kita yang pernah hidup pada satu zaman Singapura tu pernah berada dalam tanah Melayu, mungkinlah dia boleh bayang. Tapi generasi kemudian ni tak boleh bayang dah. Oh, Singapura tu pernah jadi tanah Melayu. Sebab bila masuk Singapura dah tak macam Malaysia dah. Macam mana nak kata Singapura sebahagian? Sama juga tuan-tuan, contoh Filipina. Kalau jauh sikit lah kita ambil Filipina. Apa nama sebenar Filipina? Tak tahu, orang tak tahu. Tanya saya pun tak tahu. Sebab Filipina tu bukan nama asal dia. Filipina tu nama Raja Philip. Raja Philip tu siapa? Raja Philip tu Raja Spanyol. Sebab Spanyol menjajah Filipina pada abad ke-16. Dia tukar tanah tu jadi tanah sempena nama Raja Philip, raja dia. Jadi namalah Filipina. Nama asal apa tak tahu.
Dan kalau kita cerita bahawa Filipina dulu adalah sebuah negara yang diperintah oleh kerajaan Islam, kita boleh bayang tak? Kita tak tahu sejarah tu. Jadi benda tu dah terhapus dah untuk generasi yang kemudian. Yalah, benda tu dah lama lah, daripada abad 16 kan. Jadi bertukar daripada sebuah negara yang pernah dipimpin oleh kerajaan Islam. Antaranya kerajaan Islam Sulu pernah pimpin Filipina. Tapi berubah. Jadi sekarang ni jadi negara Kristian. Jadi benda tu boleh berubah. Vietnam, dulu campur pun ada negara Islam kat situ. Kan? Thailand, hujung-hujung Thailand, Patani, itu semua asal adalah daripada sebahagian daripada kawasan tanah Melayu, sebahagian daripada jajahan Kedah. Kan, saya orang Kedah kan. Sebahagian daripada jajahan Kedah. Tapi akhirnya terpisah dengan sepadan geografi dan orang tak tahu pun. Kan, orang tak rasa pun. Sedangkan kawasan selatan Thailand tu adalah orang Melayu juga. Itulah antara naratif-naratif yang telah pun berjaya diubah hasil daripada penjajahan. Yang lagi tuan-tuan, contoh lagi Laut Cina Selatan, itu paling dekat lah. Kalau kita fikir kenapa nama Laut Cina Selatan, itu kawasan Malaysia ke kawasan Cina? Sebab Cina, mainland Cina tu, tanah besar Cina tu, dia claim itu adalah kawasan negara dia yang paling selatan. Kawasan dia kat situ. Sampai tuan-tuan adalah beberapa pulau yang ni, kalau kita tengok daripada jarak dia, kalau jarak laut ni kita panggil batu nautika kan. Jarak batu nautika dia dekat je dengan Sarawak. Kan, ada certain tuan-tuan balik carilah, ada beberapa nama pulau dekat dengan Sarawak tu, tapi Cina claim itu adalah tanah dia. Dia kata ini adalah titik paling selatan kawasan Cina. Sampai macam tu. Dan sebab tu nama Laut Cina Selatan. Maksudnya Laut Cina yang bahagian selatan Cina. Kan? Jadi tanya nama asal, kita pun tak tahu tuan-tuan nama asal laut tu apa. Itulah kata naratif tu diubah secara penuh. Dan itulah yang bakal berlaku kepada Palestin. Kalau seandainya Hamas tak lancarkan serangan. Bila Hamas lancarkan serangan, apa berlaku? Akhirnya negara Arab buka mata. Mesir yang tidak disangka-sangka bagi sokongan terhadap Palestin, hantar kontena walaupun taklah banyak mana pada peringkat awal tu. Tapi genjatan senjata yang nak berlaku 4 hari ni tuan-tuan pun melibatkan antara usaha daripada kerajaan negara Mesir. Jadi maksudnya kesan ni besar, membuka mata Liga Arab terutamanya. Tapi Saudi tak insaf lagi. Itu yang kita sedih tu. Saudi tak insaf. Saudi lepas sebab Saudi ni sebenarnya tuan, dia dah berada di hujung-hujung nak tanda tangan dah Abraham Accord tu. Nama perjanjian untuk iktiraf Israel tu nama dia Abraham Accord, Perjanjian Ibrahim. Mengambil sempena nama Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim ni adalah Abul Anbiya. Maksudnya semua nabi kan berasal daripada Nabi Ibrahim. Jadi dia orang kata nama Abraham Accord ni, perjanjian ni adalah untuk menyatukan semua agama. Agama Islam kita satukan, agama Kristian satukan, agama Yahudi satukan, semua daripada jalur yang sama. Jadi nama Abraham Accord. Saudi di hujung-hujung nak tanda tangan Abraham Accord. Bila berlaku peperangan akhirnya ditangguhkan. Tapi tangguh tuan-tuan, bukan batal, dia tangguh. Dan memang dia keluar kenyataan bahawa tunggulah lepas perang nanti kalau selesai kita akan tengok baliklah kalau kita nak sign. Itu antara kenyataan yang dikeluarkan. Jadi benda itu sangat menyedihkan sebab tak padan dengan Khadimul Haramain. Khadam dua tanah haram. Bahkan saya yakin tuan-tuan pun dapat update daripada WhatsApp lah apa semualah. Saya sendiri dengar daripada Mutawif yang bawa orang pergi sana kan. Berita yang kata siapa tunjuk solidariti Palestin apa semua kena tahan lah, kena bicara lah, kena soal siasat lah. Itu sampai berlaku sampai macam tu. Punya dahsyatnya kecenderungan mereka terhadap Palestin. Kecenderungan terhadap Israel, maaf. Sampai kesan dia sampai macam tu. Dan tuan-tuan, jadi akhirnya di hujung-hujung ni kita nak cerita apa tindakan JSPP buat. Kita nak bawa naratif yang betul lah. Maksudnya kita nak bawa cerita yang lebih menyeluruh. Bahawa perang ni dia tak sama dengan perang-perang sebelum ni. Kalau perang sebelum ni berlaku perang, kalau paling lama pun perang pada tahun 2014. Perang nama dia Perang Asfin Makul. Itu berlaku sekitar 50 hari lebih, dalam 51 hari macam itulah. Tapi jumlah korban yang sekarang ni tuan-tuan lagi tinggi. Lagi dahsyat dia punya tinggi. Sebab apa? Sebab Israel dia sangat malu, jadi dia serang orang awam. Sebab dia tak tahu tentera dekat mana. Sebab tu dia takut nak masuk. Bahkan tuan-tuan kalau kita tengok update daripada awal, dia lambat masuk ke darat. Dia serang melalui udara je. Dia hantar bom. Dia lambat masuk darat. Sebab dia tak tahu tentera Hamas tu berada di mana. Dia masuk darat bila? Selepas 20 hari. Perang berlaku pada 7 Oktober. Mula 7 Oktober, Israel masuk jalan darat pada 25 ataupun 26 Oktober macam itulah. Maksudnya selepas 20 hari baru berani masuk. Sebab apa? Sebab tunggu tentera US sampai. Selagi tentera US tak sampai, dia orang tak berani masuk. Punya penakut tuan-tuan. Maksudnya memang dah kalah pada awal. Jadi nak cover, kita kata nak cover malu lah. Nak cover malu tu, apa dia orang buat? Dia orang serang orang awam. Dia orang runtuhkan. Serang tak habis. Kita tengok dahsyat. Masjid, hospital, gereja, semua habis dia serang. Dan yang terbaru ni akan berlaku genjatan 4 hari itu, genjatan senjata 4 hari.
bertujuan untuk memindahkan rakyat ke kawasan yang lebih selamat. Sebab sekarang ni bila Israel suruh pindah, rakyat tengah jalan pindah tu dah kena tembak, dah kena bom. Padahal nak pindah, kononnya nak pindah, suruh pindah ke tempat yang selamat. Sebab dia orang suruh pindah ke kawasan selatan Gaza. Daripada utara tu turun ke selatan. Konon kata kawasan selatan tu lebih selamat. Tapi tengah nak pindah tu dah kena bom. Yang pesakit duduk kat hospital pun kena halau keluar. Itulah antara benda yang berlaku. Jadi tuan-tuan, kita berusaha untuk sampaikan cerita yang overview yang lebih menyeluruh. Kenapa dia berlaku? Dia berlaku sebab macam kita sebut tadi, secara umum lah tuan-tuan, secara umum kerana projek menghapuskan Palestin secara keseluruhan tu dah berada di hujung. Sebab tu Hamas dia ambil tindakan intervensi ataupun intervention plan, lancarkan serangan untuk menghentikan tu, membuka mata Liga Arab terutamanya. Jadi sebab dia berlaku sebab itu Palestin nak dihapuskan. Kemudian jadi kita cuba sampaikan benda tu kepada seluruh rakyat Malaysia melalui GSPP, Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin. Tuan-tuan dekat luar kita ada, saya tahu dalam minggu lepas kan, tuan-tuan pun ada ceramah daripada Ustaz Akib yang juga menyampaikan sebahagian daripada kisah ni. Pun dah kutip petition tanda tangan. Jadi kalau ada yang belum, kita juga sediakan borang untuk kutip petition. Kutip petition untuk apa? Untuk kita menyatakan sokongan terhadap isu Palestin. Sokongan sebab apa? Sebab kita nak tunjukkan sokongan rakyat Malaysia ke arah pembebasan Palestin. Sebab perang sekarang ni bukan lagi bergerak ke arah nak melakukan sekadar genjatan senjata. Sebab apa? Sebab kalau macam sebelum ni, perang genjatan senjata, lepas tu perang balik, genjatan senjata, perang balik. Jadi tak tahu bila nak habis. Sekarang ni Hamas bergerak ke arah satu fasa pembebasan Palestin. Nak pastikan Palestin tu dibebaskan. Jadi kita adalah beberapa tuntutan daripada JSPP kalau tuan-tuan follow. Nanti kalau tuan-tuan ambil flyers tu, kita ada sediakan link untuk tuan-tuan masuk dalam grup Telegram. Dalam tu kita update lah apa yang JSPP buat. Antaranya tuan-tuan, kalau saya boleh cerita sikit, kita juga telah menghantar tuntutan kepada kerajaan. Ada 9 tuntutan yang kita hantar ke Wisma Putra dalam minggu lepas. Antaranya adalah kita mengharapkan kerajaan tidak mengiktiraf two-state solution. Sebab kerajaan, bukan kerajaan ini saja sebenarnya, daripada beberapa sebelum ni lagi pun, mereka mengiktiraf two-state solution sebagai solusi penyelesaian bagi isu ni. Maksudnya iktiraf lah, ini Israel, ini Palestin. Dan kita menyatakan bahawa itu bukan solusi. Sebab Yahudi tuan-tuan, yang pertama, Yahudi kita tahu daripada zaman Nabi lagi tak pernah amanah terhadap perjanjian. Sentiasa akan khianat perjanjian. Kalau seandainya kita gambarkan Yahudi ataupun kita gambarkan bahawa okey, terima two-state solution, adakah mereka akan berdiam diri? Tak. Sebab apa? Sebab dia orang nak Palestin itu keseluruhan. Buktinya mana? Yang kita cerita tadi, Benjamin Netanyahu dalam sidang PBB, dia bentang peta tu, Palestin tu keseluruhannya adalah Israel. Dia tak nak two-state solution, dia orang pun tak nak. Dia orang nak keseluruhan Palestin tu dapat kat dia orang. Dia orang nak rakyat Gaza keluar pergi ke semenanjung Sinai, Mesir. Bahkan di Mesir, di semenanjung Sinai tu dah ada penempatan yang disiapkan untuk rakyat Gaza yang nak berpindah ke Mesir. Dah siap dah. Dibiayai oleh siapa? Dibiayai oleh antaranya negara Jepun dan juga negara Korea. Yang kalau kita fikir apa kaitan dia orang dengan isu ni. Yang tebing barat pula sepadan dengan Jordan. Jadi nak suruh pindah daripada tebing barat tu, pindah keluar masuk ke Jordan. Itu sebenarnya. Dia orang nak kosongkan daripada rakyat Palestin kat situ. Memang nak dapat habis kat dia orang. Jadi two-state solution bukan solusi. Tapi sampai sekarang, sejak daripada beberapa kerajaan sebelum ni lah, memang kita kata melihat two-state solution sebagai solusi. Jadi itu adalah antara tuntutan kita. Selain daripada kita menyokong kerajaan yang bertegas terhadap isu ini, kita juga mengharapkan kerajaan tidak mengiktiraf two-state solution. Sebab tuan-tuan, Malaysia ni walaupun kita kata negara dia kecil je, kan, banding dengan Indonesia lagi besar. Tapi Malaysia ni dipandang di mata dunia, di pentas dunia dipandang. Kalau seandainya Malaysia dia ambil satu tindakan tidak mengiktiraf two-state solution, mengiktiraf pembebasan Palestin yang menyeluruh, peta Palestin sebelum 1917 yang seluruh Palestin itu adalah milik rakyat Palestin. Kalau seandainya ada satu negara yang bersuara, katalah Malaysia mula bersuara, kemudian dia lobby negara Islam Nusantara, lobby Brunei, lobby Indonesia, akhirnya tuan-tuan, insya-Allah kita yakin akan ada negara OIC yang akan menyokong Palestin, menyokong Malaysia dalam suara itu. Bahkan negara bukan Islam pun kita yakin akan ada yang sokong. Sebab dalam minggu lepas pun ada negara daripada Afrika, bukan negara Islam, tapi dah mula hantar, kita kata nak mendakwa Israel sebagai penjenayah perang di Mahkamah Perang Antarabangsa.
Jadi ada negara Islam yang buat tindakan tu. Jadi kalau seandainya kita mula, insya-Allah akan ada yang ikut. Sekarang ni sebab tak ada siapa yang mula je. Jadi itu adalah antara tuntutan yang kita hantar kepada kerajaan. Jadi kita bukanlah satu kewajipan, tapi yang kalau tuan-tuan nak, insya-Allah boleh sign petition untuk menyatakan kita kumpulkan sokongan daripada seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Tuan-tuan yang terakhir, saya nak tutup dengan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Isra. Sebenarnya malam ni sadarnya saya nak sentuh surah Al-Isra, yang tadi tu mukadimah aja. Tak sangka terlajak mukadimahnya, tuan-tuan. Jadi saya tutup dengan surah Al-Isra, tuan-tuan. Surah Al-Isra ni dia sangat menarik sebab dia cerita tentang Bani Israel. Nama dia adalah surah Bani Israel. Selain daripada Al-Isra, nama dia surah Bani Israel. Saya terus pada ayat yang ke-7, tuan-tuan. Ayat ke-7. Kalau tuan-tuan balik buka Al-Quran, ayat pertama selalu kita dengar tentang Isra Mi'raj. Tentang Isra lah, tentang Isra. Jadi ayat pertama pun dah bagi satu kefahaman kepada kita bahawa isu ni dia sangat dekat dengan umat Islam. Baitul Maqdis ada kiblat kita yang pertama. Dia adalah bumi Isra. Nabi mensolatkan, mengimamkan solat bersama para anbiya pada malam Isra. Banyak sangat perkaitan yang sangat kuat berkaitan dengan umat Islam. Jadi keprihatinan kita kena sangat tinggi terhadap isu Palestin. Kemudian tuan-tuan tengok ayat 4, 5, 6, 7. Balik nantilah. 4, 5, 6, 7 ni, ringkasnya saya cerita. Allah Ta'ala cerita, Yahudi akan buat kerosakan 2 kali. Kemudian, bila dia buat kerosakan kali pertama, Allah Ta'ala akan kirimkan satu kaum yang sangat kuat untuk mengalahkan dia. Akhirnya dia kalah. Lepas tu Allah kata, kami akan bantu mereka dengan harta dan juga anak pinak yang banyak. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami akan bagi mereka anak pinak, harta yang banyak, yang macam kita tengok sekarang. Para ulama bahaskan ayat ni bila kali pertama tu. Kali pertama adalah pada zaman Nabi SAW. Bila mana Nabi kalahkan Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah dan akhirnya perang Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Habis jatuh Yahudi, dah tak bangkit dah. Tapi akhirnya mereka bangkit pada zaman moden ni, dan akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ke-7. Allah kata, secara ringkas lah tuan-tuan, sebab kita dah nak masuk insya'. Allah kata, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Apabila datang janji Allah kali yang kedua ataupun kali yang terakhir. Kan sebab ayat 4 tadi Allah kata mereka akan buat kerosakan 2 kali. Kali pertama buat kerosakan, Allah datangkan satu kaum, kalahkan mereka, mereka bangkit. Kemudian mereka buat kerosakan kali kedua. Allah kata kali kedua ni akan datang juga satu kaum untuk memuramkan wajah mereka. Maksudnya mengalahkan mereka. Kemudian Allah kata waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Dan mereka akan masuk ke dalam masjid. Maksudnya orang yang kalahkan Yahudi tadi akhirnya akan masuk dalam Masjid Al-Aqsa. Kama dakhaluhu awwala marrah. Sebagaimana mereka masuk kali pertama. Bila tuan-tuan kita masuk kali pertama? Pada zaman Umar bin Al-Khattab pada tahun 15 Hijrah. Macam mana cara masuk kali pertama? Masuk dengan kemenangan. Masuk dengan izzah, kebanggaan dan juga kemuliaan. Dan Allah kata kama dakhaluhu awwala marrah. Umat Islam akan masuk Masjidil Aqsa kali kedua ni setelah mengalahkan Yahudi sebagaimana, sama seperti mana masuk kali pertama. Maksudnya masuk dengan kemenangan, insya-Allah. Dan akhirnya Allah tutup ayat itu waliyutabbiru ma alau tatbira, dan akan membinasakan habis apa yang mereka kuasai. Maksudnya apa saja yang bila mana masuk satu kaum tu, mereka akan musnahkan apa yang Yahudi kuasai tu, apa yang mereka kuasai daripada pemilikan Yahudi dalam kawasan tu, mereka akan musnahkan habis. Maksudnya memang kalah yang teruk, kalah kali kedua ni habis jatuh terterak. Sudah jatuh di timpa tangga, tak bangun dah lepas tu. Itulah yang Allah Ta'ala janjikan. Adakah janji itu akan berlaku sekarang? Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi nampak sangat bertepatan. Tapi wallahu Ta'ala alam, mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan. Sebab kita tengok macam saya sebut tadi, dalam peperangan ni memang Yahudi dah kalah sejak hari pertama. Kos perang dah mencecah 1 bilion, lebih daripada 1 bilion USD satu hari. Satu hari 1 bilion tuan-tuan. Dia orang pun dah tak larat tanggung. Memang keluar dalam laporan berita bahawa Israel menanggung beban hutang yang banyak hasil peperangan ni. Dan berbeza dengan tentera Islam yang guna kos yang sikit saja. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sama-sama doakan mudah-mudahan ada sinar. Dan itulah antara, kalau tuan-tuan dapat update lagi daripada JSPP, boleh dapatkan flyers dan masuk dalam grup Telegram. Dan siapa yang nak menyatakan sokongan boleh sign petition yang kita sediakan di luar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Saya mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bertemu pada masa yang lain. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Oh, maaf tuan-tuan, saya ambil dah tutup lah. Saya tengok jam tu rupanya cepat sikit. Satu lagi saya nak iklan, JSPP juga akan melakukan himpunan solidariti. Kita dah ada sebelum ni dah ada banyak pihak lain yang anjurkan. JSPP pun akan anjurkan pada 16 hari bulan 12 bulan depan, hari Sabtu. Masa mula-mula cuti sekolah tu kan, hari Sabtu 16 bulan 12. Tempat saya tak ingat, nanti tuan-tuan boleh tengok update dalam Telegram tu. Dan insya-Allah kita akan jemput malam ni ada konsert tu kan, tuan-tuan tahu kan ada konsert kat Bukit Jalil yang sebenarnya dibuat bantahan oleh ramai pihak, tapi akhirnya berjalan juga konsert tu. Masa JSPP nanti kita akan buat konsert juga, tapi konsert Wa'id Band. Wa'id Band ni kumpulan daripada Lubnan kot tak silap kan, kalau tak silap lah, yang memang selalu menyanyikan lagu-lagu tentang Al-Aqsa, perjuangan jihad semua ni lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan dapatkanlah update dalam grup nanti untuk himpunan solidariti. Dan satu lagi yang kedua, kalau saya boleh umumkan juga, Palestin akan masuk ke musim sejuk. Jadi sebab tu tuan-tuan tengok banyak update tentang bantuan musim sejuk pun kita boleh sama-sama salurkan sumbangan. Sebab musim sejuk kat sana tak sama musim sejuk sini tuan. Sejuk dia memang sangat sejuk. Kalau tak cukup kelengkapan tu memang nanti terah itu je lah bahasa kita lah. Wallahu ta'ala alam.